العبد القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ syukur. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan seorang hamba itu mestilah melalui sifat. Ibadah dengan rasa sifat. Dan maka sifat ibadah itu dizahirkan dengan yang mana isyarat Nabi SAW solat dengan bengkak kaki. Kita mungkin takkan sampai ke tahap itu. Takkan sampai kerana sifat kenabian itu yang mana seorang hamba yang mencapai martabat kamil, sempurna, kamilah. Sempurna itu apabila Allah memilih bagi Nabi SAW itu sendiri menjadi Habibullah, kekasih Allah. Sifat itu diterjemahkan pada syariat. Maka sudah pasti kalau syukur itu diterjemahkan dengan buat, pasti terjemahannya buat dengan bersungguh-sungguh. Itu maksudnya. Kesungguhan yang kita zahirkan itu sehingga kita boleh merasakan bahawasanya ini satu kurniaan yang sangat hebat. Maka kita nak bersungguh-sungguh menghargainya. Bagai contoh dengan iman, kurniaan dalam kurniaan Allah Ta'ala itu dalam teratanya tertinggi itu nikmat iman itu paling tinggi. Walaupun nikmat itu tidak zahir dengan mata, tapi ia adalah ibu bagi segala nikmat yang ada. Itulah nikmat iman yang mana iman itu membawa kepada rasa yakin kepada Allah. Yakin itu membawa kepada sifat syukur tadi. Sebab syukur yang diterjemahkan bahawasanya segala yang ada itu datang dengan kurniaan Allah, bukan datang dengan sendiri. Apatah lagi dengan ibadah yang mana jelas padanya itu ada suruhan Allah SWT sebagai contoh solat. Solat satu kurniaan yang besar. Maka kita bersungguh, tunjukkan kesungguhan kita terhadap solat itu. Kesungguhan yang dimulai dengan kita tertunggu-tunggu masuknya waktu solat. Bersungguh. Kan kalau kita bersungguh pada suatu perkara itu, mesti kita buat preparation, persiapan, persediaan sehingga tarikh itu sampai. Malah sebelum tarikh itu sampai, maka bersungguhnya kita membuat persiapan untuk berhadapan dengan peristiwa itu nanti. Malah kita ternanti-nanti. Semua perbuatan kita itu terkait dengan menunggu tadi. Mana kata tak boleh nak ke sana ke sini sebab kita di tengah tunggu event. Macam itulah. Atau bahasa mudah, tunggu flight. Tak boleh pergi mana ni sebab flight dah ada. Jadi menunggu, kita buat persiapan. Nah, begitulah hidup kita ini kalau kita terjemah pada syariat. Dan syukur itu diterjemah kepada syariat. Maka syariat yang dilakukan, yang diterjemahkan itu mestilah kepada perbuatan yang menzahirkan kesungguhan. Kesungguhan. Dan kesungguhan itu juga diterjemahkan dengan berterusan. Amantu billah summastaqim. Amantu billah summastaqim. Nah, kesungguhan yang membawa kepada berterusan. Sebab tu dalam, kalau kita tanya what's next? Apa selepas ni Ustaz? Selepas kita dah khatam sebagai contoh. Setelah kita mengatakan aku telah beriman, what's next? Itu telah Allah nyatakan dalam Quran, surah Al-Ankabut ayat 2. Selepas ini adalah sejauh mana kamu boleh konsisten. Yang ini istiqamah. Yang ini dalam bab perbahasan tabligh. Yang ini istiqamah dengan balance. Balance ini wasata. You tak lagi terkesan dengan keadaan dunia. Susah senang bukan lagi isu. Dia hanya masalah. Tahu tak? Ada beza tu, isu dan masalah. Isu adalah satu perkara yang membawa kepada perbahasan yang perlukan kepada penyelesaian. Masalah
adalah perkara yang perlu diuruskan, tapi bukan perlukan kepada penyelesaian pun. Persoalan, contoh, isu lapar. Masalahnya tak makan. Jadi kita nak makan lah ni, masalah ni. Bila makan, dah tak ada isu dah lah. Tapi masalah makan tu ada lagi kan? Adalah, makan kan? Tapi dah tak jadi isu lah. Sebab lapar dah tak ada. Tapi masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Boleh beza? Isu kepada susah senang tu dah tak jadi persoalan kita dah. Tak jadi isu dah. Dia mungkin jadi persoalan masail. Persoalan. Tapi tidak menjadi satu perkara yang mengganggu. Isu ni mengganggu. Dia terganggu kan. Kita bincang tentang gangguan. Jangan sampai terganggu. Gangguan ada, tapi terganggu tidak. Gangguan tetap ada, tapi kita tak ada isu dah. Kita hanya menguruskan saja isu itu, maka dia jadi masalah saja. Jadi masalah ni datang dengan objektif, datang dengan af'al, perbuatan. Masalah ni datang dengan perbuatan yang mesti berterusan. Contoh, dalam kita hari ini, dah tak ada isu dah tentang Allah ada ke tidak. Tak boleh dari isu dah. Masalah kita adalah bagaimana nak konsisten, nak yakin Allah ada. Itu masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana nak yakin Allah ada. Kalau masih isu, maka tindakan pun tak ada. Tapi dalam isu, ada masalah, ada tindakan. Tapi dalam tindakan, dia tak jadi isu. Dia hanya menguruskan saja. Orang beriman adalah orang yang tidak menjadikan isu bagi apa yang diuruskan. Isu rumah tangga, tak ada isu dah. Yang ada hanya tanggungjawab saja. Isu susah senang, tak jadi isu dah. Yang ada hanyalah menjalani takdir saja. Kan? Macam contoh kan, jalani saja, kerja ada, kerja tak ada. Letak balik, tak ada masalah. Faham? Tak ada isu. Tak ada isu. Jadi masalahnya adalah kita hadapi. Ramai yang konflik kat sini. Ini sambil saya kongsikan lah. Dalam penulisan artikel lah. Dr. Mustaqim, guru saya kan dalam final nak buat tesis, nak buat project paper ni. Satu perkara yang diperhalusi. Dia kata, isu apa, masalah apa. Masalah ada dalam isu. Dalam isu tu ada masalah. Tapi dalam masalah, belum tentu ada isu. Dan isu adalah satu fenomena. Ujian tadi. Suasana yang berlaku sehingga kita perlukan penyelesaian kepadanya. Tapi kalau benda tu dah tak ada isu, so tak perlu diselesaikan. Dia hanya menjadi persoalan yang perlu kepada tindakan saja. Macam tadi makan. Lapar dah, kita tak ada isu lapar kat sini kan? Tak ada kan? Tak ada. Isunya nak makan apa je. Masalahnya bukan. Masalah nak makan apa je. Banyak sangat ni Ustaz. Masalah je. Isu lapar dah tak ada. Yang jadi masalah kita adalah makanan banyak. Itu masalah. Dan masalah juga boleh jadi masalah yang positif. Soalan positif ni maksudnya, contoh, bagaimana nak membentuk kejayaan. Contoh, dia ni nak berjaya, apa masalah yang dihadapi untuk berjaya? Itu positif, bukan negatif. Masalah kita nak mengenal Allah tu bukan negatif. Masalah kita. Sebab tu datangnya buruk baik itu bukan jadi benda yang isu kita, kerana boleh jadi buruk tu positif bagi kita. Allah kata kan? Dari ayat berapa tu? Surah Baqarah ayat berapa? Ada yang catat tu lagi? Google dia. Saya pun hafal. Boleh jadi yang buruk itu type betul tu. 216. Al-Baqarah. Ingat tu. Ini ayat yang sentiasa akan berguna dalam hidup kita. Al-Baqarah 216. Ayat ini turun ketika perang Uhud. Perang Uhud.
Waktu itu, ya, untuk berperang kan, maka keadaan itu buruk sebab melibatkan mati. Tapi belum tentu buruk itu tidak baik. Belum tentu baik itu tidak buruk. Dia bendanya sangat subjektif. Bila dia tidak menjadi isu, maka kita hanya tumpu kepada masalah. Yakni masalah ni apa? Tindakan. Tindakan kita apa? Af'al, langkah-langkah, ataupun objektif, ataupun apa kita panggil dalam bahasanya kaifiat, kaedah. Jadi kaedah. Bila kaedah, maka masalah tu membuat kita ada kaedah. Jadi bagus tak masalah? Baguslah. Contoh, nak masak nasi, isu kan? Masak nasi ni isu. Maka isu nak masak nasi. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mungkin nak pakai dapur arang ke, nak pakai dapur gas ke, ataupun dapur karen, ataupun dapur Grab. Pilih. Contoh, itu masalah. Isu nak masak nasi. Tapi bila kita dah tak jadikan masak nasi itu satu isu, kita fokus kepada masalah tadi. Tapi kita tak fokus pada masalah. Bagi yang faham masalah tu apa? Masalah tu adalah tindakan untuk kita lakukan supaya tidak jadi isu tadi. Kalau ada tindakan itu, ada isu tidak? Tak ada. Ada orang ada isu tapi tak ada tindakan. Isu rumah tangga, tindakannya tak ada apa. Duk cerita isu ulang. Tak ada. Malah dia confuse masalah dan isu. Kadang-kadang dia besarkan. Mungkin dia besarkan isu, ada ketika dia besarkan masalah. Masalah ni dia dah buat tindakan dah. Saya dah buat macam-macam dah. Tapi tak jadi. Maksudnya dia berbuat bukan kerana bersandarkan isu tadi. Dia berbuat masih tak tahu hala tuju lagi. Dia tak tahu. Okay, jadi kalau kita bawa kepada perbahasan akidah dan kehidupan, isu utama kita adalah mengenal Allah. Itu the big issue, the biggest problem. The biggest problem in our life. Isu yang paling besar dan paling kritikal yang perlu kita selesaikan ketika kita hidup kat dunia ini. Supaya nanti kita balik, kita bawa penyelesaian itu. Apa penyelesaian dia? Nanti akan ditanya, dah kenal Allah. Man rabbuka? Kalau tak boleh jawab tu, ke dalam itu je siap pesan. Selagi mana kita tahu nak letakkan isu, maka kita tidak akan ada masalah yang besar. Tahu nak letakkan isu lah. Bila kita tidak tahu menyusun isu, maka boleh jadi masalah tadi semakin besar kerana tindakan tak kena tempat. Tak tahu. Contoh, masalah tak ada duit. Isu tak ada duit. Isu tak ada duit, masalahnya nak cari duit. Betul tak? Isunya tak ada duit. Masalah, macam mana nak cari duit? Dia tak tahu isu sebenarnya adalah bukannya tak ada duit itu. Dia jadikan itu isu. Isunya adalah yang besar bagaimana nak berurusan dengan rezeki. Itu isu nombor satu. Bila dia tak tahu isu itu, maka masalah ni jadi besar. Dah macam-macam saya cuba dah. Tak jadi-jadi. Dan lebih besar masalah, bila kita tak tahu isu yang besar tadi adalah mengenal Allah, maka bila selesai contoh isu tadi, tak ada duit, duit tak ada. Ni isu kita. Apa jadi gini? Sekejap buat gambar rajah ni, kita akan nampak.
Kita jadikan isu. Tak ada duit ni satu isu. Walhal sepatutnya bukan isu. Patut bukan isu. Bukan isu. Tapi bila dia salah memahami, maka dia akan pergi kepada masalah, persoalan. Satu A. Bila sebut masalah ni, bertindak-tindan. Okey, okey. Masail, persoalan. Jadi persoalan, maka datanglah dia cipta. Dia mula cipta tindakan tu. Tindakan 1, 2, 3. Sebab apa? Tak ada duit. Baik. Bila isu ini tidak valid. Faham? Kerana isu ni tidak valid. Tidak viable. Kita nak buat project paper, dia isu tu kena valid. Kalau tidak, buang masa. Tu ayat dia. Apa jadi pada tindakan kita? Sia-sia lah. Ia akan jadi sia-sia. Isu dia bukan kita kata oh tak ada duit ni jangan dibincangkan. Tidak. Tak ada duit tu bubur kat bawah ni. Sebab kita tengah nak mencari duit tu. Poin di sini adalah isunya tentang rezeki. Sejauh mana kita nak yakin tentang rezeki? Tu isu dia. Letakkan isu pada tempatnya. Bila kita yakin isu kita tentang rezeki, sebab kita letakkan betul isu yang paling besar dalam hidup kita adalah untuk mengenal Allah. Bila nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka melalui kejadiannya. Ini kita terus implement lah ni. Kita terus implement. Nak mengenal Allah melalui kejadiannya. Ini isu rezeki. Isu sakit. Isu saka. Macam-macam lah. Bubuhlah kat sini. Derekkanlah isu. Sebab isu ni dia pergi kepada benda yang vision. Yang lebih, orang kata apa? Yang beredar pada persekitaran kita yang tak tahu lagi kat mana sebenarnya. Itu isu. Sebab isu ni benda yang memang dia tak ada bertepi. Isu ni perkara yang tak ada bertepi. Yang seringkali diutarakan, kemudian dibincangkan. Kalau isu tak ada duit, itu bukan isu. Kau tak ada duit, kau carilah. Kau kerjalah. Dia dah pergi tindakan. Dia pergi kepada tindakan. Okay. Jadi bila kita faham peletakan itu, contoh isu sebenarnya adalah rezeki. Lagi jadi masalah, bila dia tengok, dia sebut isu tak ada duit, bila dia tak valid, dia akan jadi isu tak ada rezeki. Betul tak? Sebenarnya rezeki tu isu dia. Dia takkan cerita tak ada duit. Dia akan cerita tentang tak ada rezeki aku ni hari. Tapi salah pula meletakkan isu tu. Isunya bukan tak ada rezeki. Isunya adalah yakin tak ada rezeki. Betul kan isu tu? Baru kita akan nampak bagaimana perbahasan tentang kekuasaan Allah. Hari kita bahas tentang sifat Allah berjela-jela, bahas. Isu pun tak betul kadang-kadang. Sebab tu kalau kita lihat iman ini, dia bukan sekadar perbahasan. Tapi iman adalah tindakan. Datangnya ujian. Ujian itulah yang akan meluruskan kefahaman kita tu, adakah kefahaman kita itu bermula dengan perbahasan yang benar. Okey, jadi kita boleh betulkan di sini, isunya adalah tentang rezeki. Dia ada kalis biasa ni. Isu rezeki. Dan isu rezeki ini
timbul supaya kita menjadi asbab. Menjadi dia panggil wasilah. Itu sebab kita bincang sebelum ni, masalah adalah wasilah untuk mengenal Allah. Apa tu masalah? Kita cerita kat bawah ni masalah. Sebenarnya kita, ialah sebelum ni kita faham rezeki tu Allah uji kita dengan tak ada duit. Kita dah faham itulah. Bila kita belajar, bukan tak ada duit je. Isunya bukan tak ada duit. Kita dah faham. Rupanya ada duit pun. Ujian. Bila kita faham lagi, ceritanya tentang rezeki, bukan tentang duit. Dia akan naik lagi, kefahaman tu akan naik. Bila semakin faham, maka kita mula jelas dalam isu kita. Isunya kita nak highlightkan di sini adalah isu nak meyakini tentang rezeki. Maka dipecahkanlah tentang rezeki yang pelbagai. Yakin rezeki yang diterjemahkan dengan duit. Yakin rezeki yang diterjemahkan dengan kesihatan. Yakin rezeki diterjemahkan dengan anak. Soalnya, yakin tak rezeki ini ada, dan lalu bila yakin rezeki ini ada, apakah tindakan kita kalau kita yakin rezeki itu ada? Lalu kita pun mencarilah jalan, usaha pun datang, ikhtiar pun datang untuk mencari duit yang halal. Soalnya bukan cari duit pula, cari yang halal. Kalau cari duit, haram pun sebat sekali. Tapi kita tidak mencari duit semata-mata. Kita mencari yang halal. Bila mencari yang halal, maka itu sebenarnya kesinambungan daripada soal nak menzahirkan keyakinan kita tentang rezeki Allah. Jadi kita hanya perlu untuk melakukan tindakan yang dinamakan persoalan tadi, masalah tadi, dan masalah tu pun tidak jadi dah isu dah, sebab kita dah tahu apa status kita, yang ni isunya adalah tentang rezeki tadi. Jadi bila isu tentang rezeki, kemudian kita faham bagaimana nak menterjemahkan dengan tindakan, yakni dengan datangnya perbahasan tentang af'al, yakni usaha. Tapi usaha kita tu bukan nak menyelesaikan pun isu rezeki tadi, faham? Usaha kita hanya nak menterjemahkan tindakan kita untuk respon rezeki ada ke tidak. Apa maksud dia? Orang yang yakin ada rezeki, dia akan terus berusaha. Khalas. Dia yakin ada. Ada siapa? Ada rezeki. Dari mana datang rezeki? Allah. Maka tak adalah istilah dia duduk saja tak tahu buat apa. Malah perbuatan yang kita lakukan nanti, tindakan ini, memang kalau diukur dari sudut matematik punya kiraan, tak tally. Macam mana nak menyelesaikan satu, katalah tugas yang banyak dengan hanya usaha 8 jam. Usaha 3 jam. Bagaimana kita nak selesaikan? Takkan selesai isu itu. Bagaimana isu kita nak selesaikan? Nak cukupkan rezeki keluarga kita. Kita tak tahu batas sampai mana cukup itu. Jadi memang takkan teli. Habis kenapa kita berusaha? Sebab nak meyakini rezeki ada. Itu saja. Bukan usaha kerana isu tak ada rezeki. Jadi kita hanya ada masalah tapi tak ada isu. Isu rezeki, saya tak ada isu. Malah masalahnya saya ada, sebenarnya bukan lagi masalah. Dia telah diterjemahkan dengan tindakan. Ya, bila ada masalah kan ada penghuraian. Bila dah kita huraikan, maka orang tak fokus masalah dah. Orang fokus kepada langkah-langkah. Langkah pertama, langkah kedua. Ni macam sekarang ni, saya tengah buat artikel, insyaAllah nanti nak publishkan, garis panduan pembangunan modal insan anak-anak di rumah. Dekat rumah nanti, setiap rumah ni ada garis panduan. Macam mana nak jadikan rumah ni
pembangunan modal insan agar kemenjadian jati diri anak-anak itu berlangsung dengan baik. Kan kat rumah kan, isu sekolah masih berlaku. Banyak kajian yang kita cari, sasiahnya dengan berlaku macam-macam. Bermaksud, sekolah saja tak cukup. Dah tu kat rumah buat apa? Itu soalan ni pula. Rumah buat apa rumah? Kat rumah? Tahu? Tahu. Sekolah lah. Dah salahkan sekolah. Tak boleh. Isunya itu. Isunya, sekolah ni tak cukup lagi ni. Tak cukup lagi ni. Ni kalau kita pergi pada isu yang dia panggil muamalah. Yang ni bersangkutan dengan pengurusan kehidupan. Kita pergi pada yang besar lah. Sekolah masih tak cukup lagi nak didik. Sebab apa bukti? Orang buat kajian. Oh ramai lagi tuan ikut daripada polis Diraja Malaysia ada dapat 13,000 lebih. KPM ada dapat isu salah laku pelajar. Maknanya sekolah masih belum berjaya mendidik anak-anak dengan baik. Tapi tak bolehlah salahkan sekolah aja. Rumah buat apa? Nah, ada isu ke situ. Jadi bila isu timbul, apa objektif kita? Apa masalah kita? Bagaimana nak membentuk garis panduan yang boleh diimplementasikan oleh ibu ayah untuk menjadikan rumah sebagai pembangunan modal insan. Kita keluarkanlah nanti garis panduan. Ada 5 garis panduan sebagai contoh. Pertama buat apa? Kedua buat apa? Ketiga buat apa? Keempat buat apa? Kelima buat apa? Bila kita faham masalah ini, yang ini objektif dah keluar, just do it, buat je lah. Kita dah tak fokus lah isu ni dah tak didik anak-anak sekarang, macam-macam lah perangai, apa nak jadi. Mula datang membebel tu. Kebanyakan lebih membebel lah. Apa nak jadi ni tak dengar cakap. Ya Allah, tak tahulah apa nak jadi. Macam-macam lah cakap. Tak selesai, isu pun tak selesai, masalah pun tak buat, tak ada tindakan. Akhirnya berlakulah lambakan persoalan-persoalan dalam hidup. Akhirnya persoalan kita nanti datanglah isu yang tak selesai-selesai sampai sudah, yang ini mengenal Allah tadi. Bagaimana kita nak mendapat dia punya kedudukannya begini mas sekalian. Ni akhiratnya. Pembahasan tentang Allah. Saya jadi gini. Okey. Pembahasan tentang akhirat. Pembahasan tentang dunia. Isu nombor 1 ini. Nak meyakini Allah. Isu nombor 2, terjemahan meyakini Allah itu dengan ganjaran dan janji Allah. Isu nombor 3 adalah bagaimana nak implement apa yang kita telah yakin tentang akhirat. Dosa pahala itu nak implement dekat dunia. Itu isu dia. Bermula dengan isu mengenal Allah. Isu nak mengenal Allah. Dan bila man amana billah wal yaumil akhir, mengenal Allah itu mesti bersertanya dengan meyakini apa yang Allah janjikan. Jalan akhirat. Bila sebut mengenal Allah, maka jalan akhirat. Kalau dua ini tak selesai, macam mana dia nak dapat perbahasan tentang dunia? Cuba kita tahu. Sebab tu dunia tak selesai-selesai. Tak selesai masalah dunia. Macam mana nak selesai masalah dunia? Sebab dia tidak dapat petunjuk Allah untuk melihat isu di dunia itu apa sebenarnya. Sebab isu paling besar dia contoh solat. Tak anggap solat itu satu masalah yang besar, tindakan, masalah tindakan kan. Tindakan dan dia ada isu yang berentetan daripada mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu pasti masalah besar dia solat. Kan? Orang yang mengenal Allah itu pasti masalah besar dia solat. Tapi dia ignore. Dia tak jadikan solat itu masalah besar. Bermaksud, bimbang-bimbang, dia tak jadikan isu besarnya mengenal Allah. Bila dua ini tidak ada di perbahasan hidup dia, bagaimana dia nak dapat petunjuk Allah untuk mengenal pasti
isu-isu kecil di dunia untuk kita keluarkan tindakan. Boleh jelas? Faham tak? Kau dah label PhD ke master? Kata faham kan? Ni bukan kelas tesis ni. Tapi ni kelas-kelas senior kena lah tak? Orang kadang bercampur aduk kita ni. Tak mana ujung pangkal, isu tak ke mana, masalah tak ke mana. Tu jadi bergaduh. Jadi bergaduh. Sebab kita terhijab daripada melihat isu dunia dengan tepat. Siapa yang mengetahui tentang isu dunia? Allah. Bila kita tak tahu isu, keluar tak tindakan? Keluar tak? Tak ada. Sebab tindakan datang dengan isu. Kalau kita salah point isu, isunya tak sepatutnya jadi isu. Isu isteri tak masak, jadikan isu. Awak tahu tak? Awak tak masak ni, jadi isu. Tak melayan jadi isu. Itu bukan isu dah. Isunya patut yakin tak kasih sayang. Kau yakin tak rumah tangga ni kasih sayang? Macam mana nak yakin kasih sayang? Macam mana kita yakin? Walau mula-mula kahwin ni belum masak lagi. Ada masak dulu ke apa? Ke kahwin dulu kan? Tak faham tak maksud ni? Macam mana boleh kahwin tu? Bila lepas kahwin jangan jadikan isu. Tak sayang ya? Tak sayang pula. Dah kahwin tu kenapa? Ni masalahnya. Bila lepas kahwin tu jadi isu, walau kau kahwin dulu pun, ansur apa pun tak nampak. Aku nampak engkau. Nampak isteri tu dah macam hilang dah masalah dah tu. Dah tak ada isu dah. Bila kahwin, lain pula. Isu yang tak sepatutnya jadi isu. Patutnya, mungkinlah jadi masalah tu tindakan. Macam mana nak masalah tu tindakan. Macam mana nak menterjemahkan kasih sayang dengan apa? Masak. Bukan isu dah. Bukan tak masak, tak sayang. Tak pegang tangan, tak sayang. Tak bawa jalan-jalan, tak sayang. Bukan itu isu dia. Maka jangan jadikan isu. Tak valid. Bila benda tu tak valid, maka perbuatan kita itu tidak akan mendatangkan penyelesaian yang baik. Malah perbuatan kita hanya mendatangkan kekecewaan. Betul ramai orang kecewa. Dia buat everything untuk keluarga dia. Dia masak untuk suami dia. Yang baru saya cerita tu kan, dia minta cerai tu kat suami dia. Suami dia baik itu ini macam-macam. Dia hanya jadikan isu masak je. Walau itu bukan isu sebenarnya. Mungkin masalah dia. Masalah ni macam mana dia nak cope, dia nak comply dengan perbuatan tu. Bincanglah, bang. Kita zaman tak ada perah santan lagi bang. Tak ada main perah dah ni. Tangan saya pun dah jenuh dah ni. Kalau nak perah tu kita beli robot perah tu. Usulkan cadangan. Bang saya dia buat research sikit. Buat research. Bersandarkan daripada minat abang ni. Kalau tak dibendung ni menjadi ni. Tangan saya ni tak tahulah larat lama bila nak perah santan ni. Jadi saya jumpa mesin ni dah. Santan maintain tapi cara perah tu bukan saya lah. Saya beli mesin, beli ni. Bagi cadangan lah. Bila cadangan, bincangkan lah. Jangan bergaduh pula. Jangan bergaduh kat situ. Yang bergaduh tu ada isu. Isu yang tak kena tempat tadi. Walau perbincangan. Bincangkan. Bang, rasanya ada gini. Apa masalah? Ini. Masalah? Selesaikanlah dengan tindakan. Masalah anak malas belajar. Bukan isu. Abang pun sama. Berangai. Ni menurun. Genetik. Aduh. Mula berkait-kait isu tu. Isu tak kena gaya. Masalah anak malas belajar. Isunya belum cukup didikan daripada sekolah. Tepatlah letakkan. Isu mungkin pengaruh rakan sebaya. Pengaruh itu, pengaruh ini. So kena pasti isu. Tepat-tepat. Bila tepat kena, baru datang ilham tu. Nak tepat melihat isu. Sebab tu cuba tengok ya. Bila orang yang tidak mendapat nur Allah, cahaya Allah memimpin dunia, dunia semakin huru-hara. Sebab apa?
Sebab dunia itu perlukan kepada tindakan. Perlukan kepada af'al. Bila dia tak dapat cahaya Allah untuk melihat dunia dengan kacamata yang sebenar, bagaimana dia nak menyelesaikan masalah itu? Isu lain, masalah lain. Ini yang jadi contoh. Isu rezeki, masalahnya Allah cari duit banyak-banyak. Cari duit pula banyak-banyak sebab tak ada rezeki. Takut rezeki ada, bercanggah habis. Dan ini sangat susah untuk diterjemahkan, jemaah sekalian. Sebab ini melibatkan perjalanan hidup kita dalam kita mengkaji. Kalau kita jadikan dia sebagai satu perkara yang semua orang kena faham, itu pun susah juga. Sebab kefahaman bukan milik manusia. Dia hanya dapat bagi siapa yang mengkaji. Ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatil ulil albab. Hanya orang yang merenung, mengkaji, dia akan dapat. Akhirnya dia buka satu hijab. Pertama kita tu nampak. Kita bahas tentang Allah ni, sifat 20. Bahas tentang Allah pula, kita nak bahas tentang ciptaan dia, kejadian dia. Kita tidak boleh pergi direct terus sampai cerita tentang Allah. Macam mana kita nak cerita, nak bincang tentang matahari, terus sumber pada matahari, mesti kita cerita tentang suhu dia, panas dia macam mana, cahaya dia macam mana. Kita tak pergi kepada terus matahari. Maka nak membincangkan tentang Allah, itu pergi kepada Allazi khalaqa, pergi kepada kejadian dia. Maka daripada kejadian itu datang perbahasan tentang sifat-sifat dia. Kita ceritalah tentang kehidupan. Itu datanya hakikat kehidupan. Kita kaji kehidupan. Daripada kita kaji kehidupan itu, supaya kita nampak hala tuju, agar kita tahu isu sebenar dalam kehidupan ni adalah untuk mengenal Allah. Kan kita kaji tentang kehidupan ini, nampak ni. Saya tak publish lagi, tunggulah. Sampai dah beruban janggut, tak publish lagi. Tunggu je lah. Sampai masa keluarlah dia. Nah, sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemulut kejadian manusia tidak terlepas daripada masalah. Masalah tak terlepas. Kita bukan cerita pasal isu. Kita cerita pasal masalah. Masalah pula mesti ada sandaran isu yang tepat. Masalah tetap ada. Kan macam tadi, dalam isu ada masalah. Tapi dalam masalah, belum tentu ada isu. Dan kita harap tak ada isu lah. Jadi maksud kata, masalah sentiasa ada. Itu dia kata buruk baik tu. Dan daripada masalah itulah datang cabaran. Cabaran kita, apa maksud cabaran? Mujahadah untuk keluarkan, untuk ekstrak, untuk kita takhrijkan, keluarkan daripada masalah itu. Apa tindakan kita buat? Itu cabaran tu. Susahnya Ustaz. Ui, masalah ni nak berkhidmat ni, masalah ni. Ya, masalah penat, masalah tenaga, masalah modal, itu semua masalah. Tapi kerana kita faham isu utama adalah untuk meyakini Allah, kita dah faham isu, tak ada masalah. Berapa modal keluar, berapa jauh pergi, kerana kita dah tak ada isu. Ini yang kita nak perhatikan dalam kehidupan, nampak? Dengan melihat pengajaran yang terkandung di dalam dua surah yang sangat mempunyai hikmah yang besar. Ini surah Al-Baqarah ayat 31 dan Al-Alaq ayat 1. Ini satu kajian. Sebab itu, bila kita faham tentang pelaksanaan kehidupan, baru kita tahu bagaimana nak menyatukan akhirat di atas, dunia di bawah. Akhirat di depan, dunia di belakang. Itu kaedah. Nah, bila akhirat di depan, dunia di belakang, maka dunia ini adalah tempat menterjemahkan tadi. Mula-mula isu tadi tentang Allah, isu tentang akhirat, dan terjemahannya adalah masalah kita kat dunia ini. Ini masalah kita kat dunia ini adalah bagaimana nak kita reflect isu akhirat tadi. Isu tentang Allah tadi.
Boleh jelas? Isu tentang yakin pada Allah. Bagaimana yakin pada Allah? Yakin tidak kepada suruhan Allah? Dosa pahala, yakin tidak? Yakin. Bila yakin, maka masalah kita kat dunia, macam mana nak terjemahkan? Macam mana kita terjemahkan suruhan Allah di dunia? Maka kalau itulah perbahasan dia, maka kita tak ada isu. Kita hanya ada masalah. Masalah kita adalah bagaimana nak memastikan tindakan kita itu selari dengan kehendak Allah. Itu kaedah dia kalau kita nak pakai isu masalah dalam perbahasan yang lebih besar ni. Makro kita besarkan. Kita buka perbahasan ni dengan lebih luas. Jadi isu sakit, ini isu sembuh. Sakit, sihat. Ini susun lah isu ni. Isu kesembuhan, isu kasih sayang, isu tentang rezeki tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Khauf wal ju' tu itu syariatnya. Takut lapar. Bila takut lapar tu ju' tu lapar tu kat dunia ni takut lapar. Okey. Lapar ni masalah dunia. Tapi sebenarnya nak cerita tentang isu akhirat. Isu akhirat. Apa isu akhirat? Iaitu makan yang halal. Makan yang baik. Jangan lapar ni sapu semua. Melintang lalu memujur sapu. Lapar je basah. Makan. Nampak? Lebih dalam dari itu, makan, lapar, cerita tentang Allah. Sebab tu orang yang berpuasa, itu orang yang bersyukur. Samalah yang makan pun kena bersyukur. Sebab kita boleh makan hari ini bukan sebab sekadar lapar. Tapi kerana rezeki Allah. Nah, di situ mengenal Allah. Sebab tu bila kita makan, bagaimana kita boleh tidak kenal Allah? Dan dengan makan itu juga kita boleh bincangkan, kita sambung makan di syurga. Kerana makan-makan ni hanya berada di syurga. Jadi taklah lalai. Sebab tu setiap kali majlis ilmu je, majlis apa-apa ada makan. Kalau tak ada makan tu, rasa macam tak sempurna majlis tu. Kan? Sebab rupanya kaitan dengan syurga. Kaitan tentang bagaimana yakin pada Allah. Nah, lapar ini, terjemahan perbincangan tentang rezeki. Dalam ju' lapar juga ada berbincang tentang sakit, berbincang tentang sembuh. Takut sakit, ya. Takut lapar, ya. Adat dunia, masalahnya adalah bagaimana kita nak menghadapi lapar. Mesti letakkan hukum makam. Menghadapi sakit, tetap letak hukum makam. Tetap apa yang disarankan oleh agama. Bukan bila takut sakit, takut lapar, dia pergi jumpa khurafat. Pergi jumpa benda-benda yang tahyul. Pergi menderem. Pergi mentera. Sebab nak sihat. Dan lebih besar daripada itu adalah melalui sakit itu, berbincang tentang sembuh, syifa, itu membawa kepada mengenal Allah. Dia perbahasan ni isu dia. Melalui sakit, aku mengenal sembuh itu datang dari Allah, lalu aku menghabiskan masa untuk mengenal Allah. Kelas. Di samping berikhtiar untuk masalah dunia. Di samping berikhtiar untuk menguruskan masalah sakit, di samping berikhtiar untuk menguruskan masalah duit, sebenarnya kita sedang membina keyakinan tentang Allah. Belajar. Itu kata kita fokus tentang Allah itu. Belajar tentang sifat rezeki. Pergi pula perbahasan sebagai contoh. Daripada hadis Nabi SAW, hadis ke-19 ni. Arba'in Nawawi. Kata Nabi SAW, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat
Nabi SAW kata apa? Ketika daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi SAW di atas tungganganku pada suatu hari lalu, baginda bersabda padaku, wahai anak, hai ulam, ya gulam, sesungguhnya aku mahu ajarkanmu beberapa kalimah. Ini yu'allimuka kalimat. Bila sebut ulam ni, kanak-kanak, bawah 10 tahun. Waktu tu Ibn Abbas dalam bawah umur 10 tahun. Cuba tengok bagaimana mesej yang tepat, isu yang besar Nabi highlightkan di peringkat kanak-kanak lagi. Apa Nabi kata? Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Cakap kat anak kita, umur 10 tahun ke bawah. Kadang-kadang berkerut nak cakap. Sebab apa? Mak dia pun tak faham. Pak dia pun tak faham. Dia cakap, jaga Allah. Mana? Mana jaga Allah? Tuntutan, nampak ini. Sebab kita berhadapan dengan masalah nanti. Masalah duit, masalah sakit. Tapi sebenarnya bukan masalah itu yang nak dibesarkan. Isu yang utama itu yang nak ditumpukan. Isu tentang rezeki. Isu tentang sembuh. Jadi, jaga Allah. Ihfazillah. Jadi, jaga rezeki. Macam mana jaga rezeki? Bina ketaatan. Bina ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz, saya bina takwa ni Ustaz, nampak macam tak selesai masalah saya ni. Memang masalah ambil masa. Kita nak bina bangunan. Masalah kita nak duduk. Masalah kita nak occupy 1000 capacity. Approximate. Berapa besar bangunan kena buat. Bila ambil masa 5 tahun, ya masalah. Ustaz, nampak tak selesai masalah? Ya, memang tak selesai lagi. Tapi tak ada isu. Sebab Allah sedang menjaga rezekinya pada kita. Just kita kena do something. Apa tindakan you yang nak menunjukkan you jaga rezeki? Contoh, datang majlis ilmu. Ini jaga rezeki. Sebab antara perkara yang Allah jamin rezeki itu, Nabi kata adalah dengan menjadi penuntut ilmu. Petang. Adakan dalam hidup itu, dalam jadual kamu kehidupan kita sekarang ini, memahami tentang menjaga rezeki dengan menjaga ketaatan. Nombor 1, menjadi penuntut ilmu. Tak kisahlah penuntut ilmu mana-mana pun. Yang penting, dia penuntut ilmu. Bukan dia panggil kuliah hantas. Kuliah hantas ada ya? Sama hinggap sana, hinggap sini. Orang cakap macam, bagus kan? Beza dengan penuntut ilmu ini, pertama dia ada rutin. Kelas yang ada rutin. 1. Kedua, dia pun rutin sebagai penuntut. Dia azam untuk benar-benar implement apa yang dipelajari. Dia bukan sekadar nak khatam habis. Itu bukan penuntut. Penuntut adalah orang yang dituntut untuk menjaga ilmu itu. Sebab tu Allah akan tanya balik ilmu yang kita pelajari itu. Amin. Jangan kita seronok, oh saya ada ilmu banyak. Jangan. Sebab itu ilmu tu akan ditanya balik, kata Nabi SAW. Kamu buat apa dengan ilmu tu? Sebab tu jangan jadi kuliah hantas. Hinggap sana, hinggap sini. Pak kembang saya. Macam tu apa? Kelawar ke apa ke? Tupai Yang dia terbang tu kan dia melekat sana. Sugar glider. Nak pula pakai ju kelawar pula lebih kurang kan. Riba-riba datang majlis ilmu tu. Pakaian bagus dah. Dah tak ikut badan dah, cantik dah. Tapi mungkin riba pula jalan. Berlebihan lah pula. Ada setengah macam itu ya. Sekarang ni dah kurang sikit yang pakai nikab ke, purdah kan. Yang jenis yang berekor-ekor. Boleh ya. Tak tahulah siapa nak manjat belakang. Dah pada kurang lah sekarang, nampak tak ada lah. Dulu tengah-tengah trend sekejap tu, beropol-opol. Dah macam kain lansir dia ambil ke rumah. Boleh ya 1, 2, 3. Sambil cakap tu macam itu. Kejap-kejap macam itu. Kena style lah tu. Orang pudah pun nak berstyle juga. Sekejap goyang kepala. Sekejap goyang kepala. Allah. Jangan kita perhati.
Dah macam itu pula. Datang pula majlis-majlis. Nak, yelah kan. Niat tu kan, niat. Macam niat lah datang. Dia tak jadi penuntut ilmu. Hati-hati. Jadi ini tadi. Ihfazillah yahfazka. Dan ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Ini majaz. Yakni wal awal wal akhir. Dia di hadapan, masuk contoh kita susah. Kan kita kan rasa senang hati bila susah. Tengok bantuan sampai dah, kita dah susah ni. Pergi contoh highway. Elok-elok tayar bocor, orang tunggu dah. Tayar bocor je. Saya tahu tu. Ya Allah, leganya hati. Padahal dia cabur pasku ni. Dia nak ngenakan orang kan. Tapi kita pun, ya Allah, lega lah. Ada orang tunggu punya. Tahu-tahu tengah susah. Dan Allah SWT, bagaimana kita nak yakin bahawa kita susah dan Allah tahu lebih awal kita akan susah pada sekian-sekian tarikh. Sepatutnya susah itulah. Orang kata apa? Tidaklah menyusahkan sebab Allah tahu. Dan perkataan Allah tahu dan kita dah bincang tentang ilmu kan, Allah Maha mengetahui. Jarang kita nak perhalusi dalam konteks kehidupan. Sebagai contoh, kita anak-anak ngajar mak kat dapur. Mak, air panas tu biar menggelegak dulu ya mak. Baru masukkan tu. Minyak tu biar ada betul merenih tu. Kau berapa tahun kau hidup ni? Aku tahulah nak masak. Nampak. Aku tahulah. Bila aku tahu, anak tu pergi depan balik. Duduklah. Kau jangan kacau kat dapur. Dah. Kau tunggu makan je. Bila aku suruh kau masak, kau masak. Bila aku pegang masak, kau jangan masuk campur. Aku tahu macam mana aku nak masak. Kan? Sama dengan doktor. Tengok doktor tengok operate tu, doktor. Saya rasa doktor condong pisau tu macam salah. Saya biasa potong kat rumah doktor. Kamu ni kan. Tu potong apa katanya? Aku tahulah, aku doktor. Kau pakar ke aku pakar? Dah, doktor kata aku doktor, aku tahu, diam. Di saat Allah kata, aku mengetahui. Kita pun menung. Ya ke Ustaz? Punyalah lemah iman ni. Sebab apa? Sebab kita tadi tak tahu isu tadi. Dan Allah datang dengan pula ujian kehidupan, turun naik. Memang menggoncang. Tapi bila kita faham, Allah ada di hadapan kamu. Ini bukan bermaksud dengan bertempat. Jangan salah faham hadis ni majaz ni. Maknanya sentiasa di hadapan. Kami sentiasa berada di hadapan kamu. Ibarat macam itulah. Majaznya begitu, contohnya begitu. Kalau kita jaga Allah, ketahuilah Nabi kata kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata, peliharalah Allah nescaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Anything happen, memang berlaku, masalah tu terjadi, tetapi ada je kemudahan. Ingat, kita nak kemudahan. Sebab tu doa Allah mudahkan. Sebab apa? Susah tu ada je. Selesai tidak Selesai dah masalah. Siapa kata selesai masalah? Masalah tak akan selesai sampai mati. Cuma dipermudahkan kita hadapi masalah itu. Dan dia akan berubah mengikut waktu. Sebab apa? Kita dah takrifkan masalah itu adalah tindakan. Ataupun dalam bahasa fizik dipanggil momentum. Tenaga tu ada desakan. Dia ada ilmu tentang hukum geseran, hukum tenaga, force divide by area. Jadilah pressure. So selagi mana ada force, itu dinamakan masalah. Ada desakan, ada tekanan. Jadi nak bergerak, kena ada force. Kena ada bakar. Jadi bakar tu benda yang menjadikan kita tercabar kadang-kadang. Jadi benda tu tak akan boleh matikan. Tak boleh. Melainkan kita mati Itu pun tak selesai masalah lagi. Bangun-bangun tengok. Man Rabbuka. Allah masalah lagi tu. Nyaya aku. Tak selesai. Dia akan tanya Man Rabbuka, sama juga tindakan. Kalau kita tak buat apa-apa tindakan, nak jawab macam mana? Jadi
rupanya kita salah faham selama dah hidup. Kita anggap nak selesai, tak nak ada masalah. So kita kena berfikir the away round. Terbalik. Reverse engineering konsep. Dan ini Nabi ajar. Kita kena belajar untuk terima hakikat dia. Hidup memang untuk hadapi masalah. Kelas. Tapi jangan ada isu. Jangan ada isu. Faham isu, tapi jangan ada isu. Boleh jelas? Faham isu mengenal Allah. Tapi jangan jadikan itu isu kita. Kalau itu isu, habis. Kita dapat petunjuk, kita susah nak buat kerja. Jadi kalau tak nak jadikan isu, maka datangkan kesungguhan, belajar. Sebab itu, kemudian Nabi ajar lagi, Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka pintalah daripada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in illam yanfa'uka illa bi syai'in. Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah buat. Bayangkan satu Malaysia ni, telefon. Saya nak bagi duit dia, satu Malaysia telefon. Oh ya tu. Saya nak bagi 1 bilion ya, 1 bilion ya. Oi, satu Malaysia telefon. Kalau satu Malaysia bersatu padu nak transfer ke akaun kita, takkan berlaku malaikat apa yang telah ditentukan Allah. Lain sekali yang ditentukan, seorang pun cakap lebih. Sembang kata. Kan? Contoh. Sebab itu dalam Iza Sa'alta dengan Iza Sta'anta, saya pernah cerita, kongsikan jemaah sekalian. Dengan manusia, kita hanya bertanya. Just for asking. Nak tanya boleh? Boleh tak tolong sekian-sekian? Tapi kalau nak meminta, itu sebenarnya direct kepada Allah. Ya Allah, aku nak minta tolong, Ya Allah. Hal dunia, kita namakan permintaan. Ini ibrah. Ni kita kaji tengok, minta ilham, supaya Allah bagi bagaimana pelaksanaan. Penterjemahan ada di sini, perbahasan dia. Cuma dalam implementation. Bila hal-hal dunia, Iza Sa'alta, Ya Allah nak minta duit, yes, minta. Nak minta makan, minta secubit garam, everything, every single thing. Sebab semua itu tidak boleh ada tanpa Allah. Tapi jangan memaksa Allah adakan. Kerana harus Allah mengadakan. Minta, just asking. Anything. Makbul ke? Jangan tanya begitu. Kerana ud'uni astajib lakum. Termasuk prinsip kita bincang yang lepas, Allah tidak pernah menolak permintaan hamba-hambanya. Wallahi. Hanya tergantung terijab dengan dosa kita. Itu saja. Tapi menolak permintaan hambanya tidak. Itu sifat yang Allah letakkan berdiri di sini. Jadi, sebelum kita nak minta sesuatu benda dunia dengan makhluk, minta dengan pertolongan, minta pertanyaan tadi, maka kita dah cover dengan Allah dulu. Ya Allah, minta tolong, Ya Allah. Aku sekian-sekian, aku perlukan duit, Ya Allah. Ya Allah, aku perlukan sekian-sekian. Aku perlukan ubat yang boleh bantu nak sembuhkan aku dengan sifatmu, Ya Allah. Minta. Ya Allah, aku perlukan farmasi mana nak pergi. Aku perlukan, Ya Allah, orang siapa aku nak cakap. Aku perlukan, Ya Allah, tolong, Ya Allah. Hal-hal masalah dunia. Maka ketika itu Allah akan gerakkan kita. Bila jumpa nanti kita akan, doktor nak tanya boleh? Ubat mana yang okey? Dengan makhluk, asking. Bertanya. Boleh tanya boleh? Boleh tolong saya tak sekian? Sama tak boleh? Okey. Jadi kita tak ada personal touch kat situ. Heart feeling tak ada. Sebab sebenarnya manusia ni sekadar tindakan saja. Isu kita dah selesai tadi. Minta dengan Allah kan? Iza sta'anta, itu perbahasan tentang akhirat. Hal-hal tentang akhirat yang dimulakan dengan Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong, Ya Allah. Tolong aku ingat engkau, Ya Allah. Tolong aku, Ya Allah. Tolong aku jaga solat, Ya Allah. Susahnya, jaga solat berat, Ya Allah.
Ya Allah, tolong ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleha. Tolong ya Allah. Hal-hal ukhrawi itu izasta'anta fasta'in billah, sebab dia lebih berat permintaan. Walaupun ada doa minta as'alukal jannah, tapi sebenarnya dah dimulakan dengan fasta'in billah, itu dengan Allahumma inni ala zikrika. Itu antara ibadah kan, tunggak kepada ibadah itu ingat kepada Allah. Ingat pada Allah itu isu paling berat. Kenapa tak minta tolong Allah? Dan orang tak nampak ingat Allah itu isu berat. Lalu dia tak minta tolong pun Allah untuk ingatkan. Lalu apa jadi? Dia tak akan jumpa masalah atau tak jumpa isu yang tepat pada urusan hidup dia. Sebab tu, kalau yang berurusan dengan hal ini, orang kata kau ni macam tak ada isu, macam tak ada masalah. Sebenarnya bila tak ada isu tu, dia akan nampak memang tak ada masalah sebenarnya. Sebab dia buat kerja. Isu tadi, contoh dalam bab masalah makan, isu lapar. Jadi dia tak ada isu dah, dia kecil makan, dia apa nak buat, dia masak. Dia masak. Dia buat dia kerja. Datanglah af'al. Dia tak ada lagi menimbulkan persoalan, tak timbulkan lagi isu. Yang ada adalah tindakan dan perbuatan. Mudah-mudahan asbab tindakan perbuatan itu Allah datangkan hasilnya. Kalau kita buat tindakan perbuatan tapi tidak selari dengan isu, tak lari dengan masalah, maka kita berbuat sambil merungut, sambil bersoal. Dah layan dah tapi tak yakin. Macam mana? Walau perbuatan tu betul dah, tapi isu dia tak kena. Jadi perbuatan jadi sisir. Jadi tidak membawa ke sana. Dan kita kena kenal. Dan kita kena ingat. Ni Nabi kata, wa'lam annal ummata law ijtama'at yanfa'uka. Dan begitu juga sebaliknya, sekiranya mereka berkumpul ni, lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Wa inni jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Oh ini, kalau faham hadis ni, power ni. Nabi kata apa? Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu. Satu Malaysia telefon, mati kau. Kau tunggu aku santau kau jadi. Kau tunggu aku hantar ni. Ni satu dunia ni call ni. Bukan Malaysia lagi dah. Satu dunia call. Lalu Nabi jawab apa? Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak mampu memberi mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah buat. Nampak? Jadi, kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Jadi janganlah menentukan. Matilah aku, doranan, matilah aku. Itu kalau Allah tentukan. Tak tahu. Tak tahu aja tak tahu. Dah lah. Habislah aku. Matilah aku. Nanti orang kata itu, orang kata ni, tak boleh siap makan, tak boleh itu, tak boleh ni. Sepatutnya kita hanya berharapan saja dengan masalah itu. Tapi bukan jadikan isu. Orang marah, masalah lah. Isunya, Allah yang tentukan kemarahan orang itu menjadi kesan kepada aku. Kalau Allah tak tentukan, maka tak jadi. Maka kita duduk dalam ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Di saat kita berhadapan dengan masalah, musibah tadi, tetaplah taat kepada Allah. Itu yang Allah tentukan kita sebenarnya. Macam mana pun orang kata kita, macam-macam lah kata kau ni, bila nak macam ni perangai kau ni kan. Tak apa. Biarlah dia dengan kata-kata dia. Kita dengan jalan untuk menuju kepada Allah, dengan usaha yang kita sedang lakukan. Ada masalah, nak selesaikan masalah tadi. Masalah tadilah bukan isu dia, masalah dia nak selesaikan. Duit, nak selesaikan masalah duit. Kalau sakit, nak selesaikan masalah sakit tu dengan ni. Tapi isu yang lebih besar, kita sambil kita menyelesaikan masalah berjalan tadi, kita dah yakin rezeki tu datang. Kita tadi isu rezeki dah. Bukan sambil buat termenung. Banyak kali dah buat ni. Tahulah apa nak jadi ni. Dia datang satu monolog yang tak sepatutnya bagi orang beriman. Itulah dia panggil ajilah, gopoh-gapah dan resah gelisah. Dia panggil satu lintasan yang tidak sepatutnya ada pada orang beriman. Sebab tu doa Nabi ajar kita minta jauh daripada Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Resah gelisah tu tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu isu sebenarnya apa.
lalu dia melakukan perbuatan tadi tanpa ada bimbingan daripada Allah SWT, maka dia melakukan hanya dengan perbuatan nafsu dia semata-mata, Allah serahkan kepada nafsu dia, maka dia berbuat dengan keadaan dia buta di dalam keadaan dia cuba nak menyelesaikan masalah. Sebab tu kadang-kadang masalah tu masih terbelit. Sebab tu kadang-kadang kalau kita faham tentang perbahasan ini, doa saja kita dah selega dah. Sebab apa? Isu kita dah selesai, Allah bagi pahala, hati kita lapang, lalu kita pun bertindaklah untuk melakukan perbuatan tadi. Dengan hati yang lapang tadi. Ni dah lah masalah pun tak tahu apa. Isu pun tak ke mana, hati pun sempit. Sambil buat, cakap macam buat. Dah buat itu, buat ini. Tapi tak nampak kesan. Sekurang-kurang, walaupun tindakan kita masih belum berhasil kerana yang bagi berhasil Allah, tapi orang nampak kita tu stay maintain. Semangat dia. Hala tuju je jelas. Sentiasa ada harapan yang tinggi. Walaupun dia usaha je kejap tak jadi, kejap jadi, kejap tak jadi. Itu ada. Orang invest apa 43 juta kot. Contohlah kan. Cari sini. Just say sorry je lepas tu. I don't know. I say sorry, I don't know. Tengok. Kita sangka, branding is so powerful ni. Dan sekali, melingkup kawan. Kalau kita tengok dari hukum, dalam hukum perbahasan iman, itulah dunia. Bukan kata itu Elon Musk. Bila dia start jadi macam sekarang? Just a few years baru kebelakangan ini meletup macam tu je. Bila dia terima kontrak tu, satu negara apa tak terima kontrak dia? Negara mana tak? Dia terima dia punya idea dia tu. Meletup terus. Tapi sebelum tu, so kita tak tahu. Jadi walaupun perbuatan kita masih tidak menjadi, tapi kita ada satu karakter, prinsip orang beriman, itu sentiasa meyakini bahawa ia mendapat bantuan Allah Ta'ala. Itu mesti kena ada. Cara dia kita kena faham. Susul atur, susul galuh perbahasan ni. Kita kena create dia. Kita kena yatafakkarun. Kita kena berfikir. Kita kena renung sebab Allah suruh fikir. Kalau kita masalah macam tu, je peluk tubuh, beramal, malah fikirlah. Amal je lah Ustaz. Ngaji je lah tengok apa yang ada. Tapi dah fikiran fikir masalah lagi, betul tak? Ngaji. Kadang buka kitab tapi nampak masalah dalam kitab tu. Nak pula baru gaduh dengan suami. Nampak muka suami. Ni masalah ni nak balik rumah ni. Jangan nak balik rumah ni. Masalah ni. Tak selesai lah. Sebab apa tak selesai? Sebab tak kaji masalah tu. Patut ada ilmu tu, kajilah masalah tu kan. Tapi diasingkan. Kenapa? Sekarang kita nak kaji, kita kena hadap masalah tu. Dengan ilmu yang kita sedang pelajari. Bagi contoh kita mengaji tentang tauhid. Kita mengaji di kitab. Pada sama kita nak hadap masalah kehidupan. Dan memang itu pun perbahasan. Iman, amal. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun ni bubuh mana ni nak kaji ni? Iman, kita syarahkan perbahasan bab iman. Tengok dalam perbahasan hadis ni. Cuba tengok. Bagaimana Nabi bagi satu gambaran sekiranya satu umat nak bagi manfaat. Ini adalah pemasangan kehidupan. Kan orang kan datang nak tolong, nak bagi semangat. Tapi kita kerana termakan dengan kata orang tu, betul tak? Saya ni jadi semangat jatuh bangun saya ni sebab yelah saya akan jemput semua ya. Bila saya nanti saya jemput sebab jatuh bangun saya dengan semula media lah. Ada satu statement tu kan. Carilah. Pandai-pandailah cari. Dia kata. Jadi mestilah saya jemput sebab jatuh bangun saya, turun naik saya dengan rakan-rakan media lah. Saya akan jemput. Atau jumpa orang tu, terima kasihlah. Awak bagi semangat kat saya selalu. Kalau awak tak bagi semangat, saya tak ada semangat. Kalau satu dunia bagi semangat pun, tak jadi. Kita kena faham. Bukan masuk kita ignore orang nak bagi semangat. Tapi itikad kita, dah tak ada isu dah. Orang nak bagi nasihat, silakan. Tapi kita dah faham lah isu apa. Orang akan lakukan tindakan. Dia pun nak dapat pahala dia nasihat kita. Bagi can lah, tak apalah. It's okay ya. Kita dengar lah.
Yang jadi masalah, yang jadi isunya adalah bila kita tak ada jelas hal tuju, dan kita need something untuk kita jadi semangat. Akhirnya Nabi dah kata dah, sekira satu dunia seluruh manusia, dan ini happen. Hadis ni is real. Ini praktikal, berlaku. Dan opposite pula, sekiranya orang kata kau tak boleh. Sebelum ni kita kata diri kita boleh. Walhal, bila dah faham hadis ni, oh Nabi dah cakap dah. Yang boleh hanya Allah. Bukan, kita boleh. Orang kata, sejuta orang kata tak boleh. Tapi aku yakin aku boleh. Gagal juga. Biarlah sejuta orang kata aku tak boleh. Yang penting aku yakin Allah takdirkan, mudah-mudahan Allah takdirkan yang boleh. Since sepanjang kita tak tahu apa yang Allah tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita, husnuzonlah dengan Allah. Kan senang macam itu. Sebab apa Allah tak bagi tahu ending kepada kita? Supaya kita husnuzon. Dan kita dah belajar dalam bab nazar wa istidlal, tanda-tanda Allah Ta'ala itu dengan kudrat roda dengan wadaniyah. Sebagai contoh, fa'alul lima yurid. Allah ni berkuasa untuk melakukan tanpa perlu minta permission hamba dia. Kita tak tahu apa yang berada di Lauhil Mahfuz. Mungkin A, mungkin B. Dan Allah yang maha mengetahui. Kerana kita husnuzon dengan Allah, boleh jadi perkara yang kita minta itu terjadi. Boleh jadi. Jadi sebab itu Allah tak bagi kita ending kita apa. Tujuannya adalah untuk kita sentiasa letakkan satu harapan yang menjangkaui segala-galanya, bahawa kita letakkan Allah di ultimate. Allah boleh do anything. Kalau contoh, hari ni kata kita susah. Kita tak tahu lagi kita susah apabila. Jadi jangan termakan dengan orang kata itu. Dan saya dah lalui contoh, sebagai contoh, ada satu patient ni kanser lah. 3 hari yang saya cerita seorang tu anak dia. Walaupun akhirnya Allah takdirkan juga meninggal, tapi nak ceritanya, dalam keadaan doktor kata 3 hari tu tak berlaku lah. Tak berlaku. Tapi waktu itu dengan keadaan anak dia, dengan mata tak ada, dengan bedridden tu, memang adat dia kita faham ke situ. Ke situ dapat dah bedridden, dengan sakit skala 24 jam. 24 jam skala dia. Tak berhenti. Donyok-donyok dia sakit dia. Saya tanya dia. Sampai sakit, sampai tak ada cakap. Memang sampai dia letak something lah, balut ke apa ke. Saya tengok, luar biasa lah Allah bagi tu kan. Dengan mata sebelah ni dah tak ada. Dia datang, peluk saya. Ustaz, doktor kata 3 hari. Saya terus jawab, kitab doktor ya 3 hari. Tapi kitab Lauhil Mahfuz tak tahu bila. Tapi kita ada satu lagi. Ini kata orang beriman ni, kita ada exit. Special exit. Pintu dah tutup. Allah. Tapi tak apa, ada pintu khas masuk belakang. Memanglah adat kan. Adat Allah dah tutup. Ni daripada mana? Saya guess daripada sekian-sekian. Oh, ya, kita ada pintu lain. Kalau ada pintu lain, contoh kan, kalau naik flight, kan ada level kan. Yang paling VVIP, 45 minit ke. Yang paling VIP lagi bukan 45 minit, ikut masa kita. Apa tu? Private jet. Nak naik pukul berapa? Siap tanya kita. Nak jemput kat rumah ke? Jemput kat rumah. Pilot tunggu kita. Ini kita terkejar-kejar kita. Boleh lagi-lagi, pom tutup pintu. Padan muka kata dia. Dah, hai. Itu normal. Tapi kalau dah naik private jet, kau senyum kat situ je. Kan? Bagi pasport, duduk dekat lounge tu, duduk. Dah, siap. Masuk. Maknanya adalah jalan je. Janganlah kita ni skeptikal dengan satu jalan saja. Nak naik flight pun banyak jalan. Ibu nak berusaha dengan Allah, takkan satu jalan. Kan? Dan nak pula kita nak faham jalan yang paling utama, iaitu jalan yakin pada Allah Ta'ala. Baik, jadi sebenarnya mulia Ta'ala, maka di situ adalah perbahasan untuk kita meluruskan bagaimana memahami isu dan masalah dalam kehidupan agar kita nak meletakkan balik. Di sini kita akan nampak dalam surat penutup, buat 189. Buka surat 189, tanda wajib bagi wahdaniyah bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda wajib al-wahdaniyah. Di sini kita akan lihat bagaimana perbahasan
Edisi kedua 189. Edisi pertama 185. 184. 84. Okey. Kat sini kita lihat muka surat 109 dan 190 tu. Kalau kita lihat bahawa tanda wajib al-wahdaniyah bagi zat Allah SWT adalah sama seperti tadi yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i, iaitu tidak ada perbezaan antara satu sama lain. Ikut Imam Sanusi, jika ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT pada ketuhanan sudah tentu tidak diperoleh daripada segala yang baharu. Hal ini kerana al-qudrah Allah SWT bertakluk dengan segala yang mungkin, maka jika sesuatu yang serupa itu mempunyai kudrat yang sama dengan al-qudrah Allah SWT sudah tentu bertakluk kedua-dua kudrat pada satu perkara. Bertakluk kedua akan memungkinkan tidak memperoleh yang baru oleh sebab mustahil bagi dua kudrat yang memperoleh sesuatu perkara. Di sini mesti ada kudrat yang lemah, kelemahan itu akan menyebabkan kelemahan juga pada yang lain dalam usaha memperoleh yang baru kerana kedua-dua adalah sama. Baik, maksud di sini sebab wadaniyah, kudrah ni tak ada dua. Tak ada kudrah tu ada selainnya. Tak boleh. Kalau selainnya, mesti kudrah takluk, mesti satu tu mesti lemah. Jadi sebab itu, kita faham bahawasanya hanya dia saja yang mempunyai kudrah, yang menentukan kudrah. Mengadakan, iradah menentukan. Kalau nak mengadakan, hanya Allah saja. Tak ada dua. Kalau ada dua, maknanya salah satu akan lemah untuk mengada dan meniadakan. Maka di situ, tanda wajib al-wahdaniyah bagi zat Allah SWT turut diringkaskan oleh Syekh Ahmad bahawa jika Allah SWT berbilang-bilang, nescaya tidak diperoleh sesuatu daripada alam semesta ini kerana kelemahannya. Berbilang-bilang, division banyak. Nak sihat, jumpa lain. Nak sembuh, jumpa lain. Nak rezeki, jumpa lain. Nak jumpa pula, tunggu kami meeting dulu ya. Sudah kena meeting pula katanya. Kita hari ni, tengok. Cuba. Masalah kita banyak. Isu kita satu. Yakin pada Allah. Bila masalah kita banyak, isu kita hanya satu, yang yakin pada Allah. Hanya Allah juga yang menyelesaikan semua masalah yang banyak. Di situ keyakinan. Kita patut bersyukur. Ini kata saya selalu ulang, bersyukurlah kita bertuhankan Allah. Ini syukur yang paling tinggi. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Kerana engkau bersifat wahdaniyah. Tak tahulah ya Allah, kalau ada dua Tuhan macam mana lah aku ni. Ini kita ambil pada kata ulama Syekh Ahmad. Kalau ada tu berbilang-bilang, seorang kata A, seorang kata B. Tak boleh. Dan kita bersyukur sebab hanya berurusan dengan Allah saja. Kan kita kalau berurusan dengan birokrasi kan payah. Minta maaf cik, minta maaf. Pergi ke kaunter, minta maaf, kaunter B, kaunter A. Lah kaunter sampai 15 tingkat kaunter dia. Lain sekali nak sampai ke tingkat 15, minta maaf ni, datang minggu depan. Sebab tukang sain tak ada. Tukang sain tak ada. Sudah. Siapa yang buat keputusan? Yang buat keputusan tu adalah mesyuarat. Mesyuarat pula. Ya Allah. Bila nak mesyuarat ni? Tunggulah. Tengok, Allah tidak terikat dengan apa saja keadaan makhluk tadi. Tak ada masa, tak ada tempat, tak perlukan siapa-siapa. Hanya saja wahdaniyah. Maka tinggal lagi kita nak yakin dengan Allah. Itu kunci dia. Nak membina yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu hanya saja dialah yang menguasai segala-galanya. Yang inilah yang kita nak tekankan dalam kehidupan kita ni. Dalam bab wahdaniyah ini. Baik. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, kita simpulkan perbahasan nanti kita bersambung. Dalam tanda wajib wahdaniyah ni tolong baca sambungan daripada perbahasan kita pada hari ini. Nak bagi fahamkan lagi bahawasanya kita kena lihat pentadbiran, pengurusan, apa sahaja alam jagat raya ini, hanya Allah Ta'ala yang mentadbir urus hidup kita. Dan kita hanya memahami isu yang besar, perbuatan yang kita lakukan hanya untuk menyatakan yakin kepada Allah. Kita ikhtiar tu bukan sebab tak ada, tapi kita ikhtiar sebab kita yakin pada Allah. Kita cari tadi contoh rezeki, duit. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah untuk yakin kepada Allah adakan rezeki. Bukan buat tu sebab tak ada. Itu kaedah. Jadi masalah ni akan sentiasa berulang. Tapi jangan isu tu berulang. Isu jelas. Kita nak yakin kepada Allah. Jadi melalui jalan kita menuntut ilmu. Masalah itu pelbagai. Malah tindakan pelbagai. Ikhtiar pelbagai. Jadi kita boleh
cuba satu-satu dan ianya tidak terikat dengan satu, kerana yang menjadikan itu bukan usaha tadi, tapi yang menjadikan hasil itu adalah berbalik kepada isu yang besar, yakni Allah. Kita usahalah dengan yakin. Itu datang ayat tu. Usahalah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah yang menjadikan usaha. Berdoalah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah yang mengkabulkan doa. Jangan yakin dengan usaha. Salah. Jangan yakin dengan doa. Salah. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima sekalian. Alhamdulillah. Kita berhenti setakat ni dulu. Kita tutup dengan insya-Allah dengan biqiraati suratul Fatihah. Ambil berkat pada majlis ilmu kita ni duduk dalam majlis zikrullah ni. Tutup dengan munajat umat fi kulli hajat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita insya-Allah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan bersama jemaah yang hadir pada hari ini ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat mudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah dunia akhirat ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan umat Islam seluruh dunia ya Allah khususan fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman khususan di Malaysia ya Allah jangan berbalak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah dan juga negara Islam yang lain dan juga di mana saja kami berada ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Hayy ya Qayyum rahmatika astaghfir وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah syukur Allah SWT sudah talaki kita yakni dalam soal jawab tauhid dan kehidupan ataupun akidah dan kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah SWT berikan kita kefahaman yang sebaik insyaAllah. Allah istiqamahkan kita terus berada dalam jalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun maaf pada saya ada kekurangan, terasa kata itu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang berbarakah. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar. Muslimin boleh salat zuhur.